Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita dalam membicarakan tentang tajuk mengenai hak kita berjiran. Hak berjiran, tajuk yang kita akan mulakan pada kali ini, di mana kita membicarakan hak bila kita berjiran ataupun kita berumah dengan orang yang dekat dengan diri kita. Jiran ni dalam Islam ni, di mana jiran ini ada lebih kurang pada diri kita 40 buah di sebelah kanan, 40 buah sebelah kiri, kemudian 40 buah sebelah depan, 40 buah sebelah belakang, 40 buah juga ke atas ke bawah. Senang ceritanya. Maknanya ni berjiran. Bila kita berjiran, maka kita diajar supaya jaga hak-hak bila kita berjiran ini. Kerana kita tahu bahawa dalam hidup kita ni ada 3 komponen utama yang perlu kita jaga sangat. Alhamdulillah. 3 komponen utama ni, sebelum daripada kita mati, 3 benda ni kita kena jaga sangat pada diri kita. Yang pertama, jaganya keyakinan hidup kita dengan Islam. Maknanya kita ni jangan berbolak balik dengan Islam pada diri kita ni. Yang kedua, jaganya ibadah kita dengan Allah, ibadah kita dengan manusia. Jaga ibadah lah. Maksudnya jaga benda yang perlu kita jaga dalam hidup kita ni. Jaga hubungan kita dengan Allah, maksudnya keyakinan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga ibadah. Ibadah tu besar dalam hidup kita ni. Ibadah kita dengan Allah. Kemudian perbincangan ibadah ni termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang tu kita kena jaga. Dan yang ketiga, jaganya akhlak. Jaganya akhlak. Akhlak ni salah satu akhlak kita dengan diri kita, kita dengan ibu dan ayah kita, kita dan jiran tetangga kita. Ini yang maksudkan demikian. Kita dengan jiran tetangga kita ni, kita kena ada akhlak. Jangan kita tak berakhlak, jangan. Kerana jiran ini terlampau besar hubungan dia dengan diri kita. Dan di akhirat nanti kita ni akan dipersoal terhadap kita dengan jiran kita. Dia ada banyak benda yang kita dengan jiran kita ni, selain daripada kita jangan sakitkan hati dia, selain daripada kita kena tolong bantu makanan minum dia, maksudnya kehidupan dia, dan juga kita diajar supaya sentiasa memberi ilmu, menasihati padanya. Ni kita dengan jiran kita lah. Maksudnya jiran kita ni bila sampai di akhirat nanti, kalau sekiranya dia tak boleh masuk dalam syurga Allah, kita nak masuk dalam syurga, kita terhalang dengan jiran kita. Salah satu sebab, bila jiran kita dakwa kita tak pernah pun mengajak dia untuk mentaati perintah Allah. Yang menyebabkan jiran ini, waktu mana kita berjiran, kita kena ingat kita ni ada hak dengan jiran. Bahkan Rasulullah sebut pada kita ni banyak benda yang kita kena jaga sangat, kita dengan jiran dalam kehidupan kita ini. Hari ni kita memulakan tajuk ni lah, tajuk hak kita berjiran. Bila kita berjiran, bertetangga dengan teman-teman kita yang dekat dengan diri kita ni, maka kita kena jaga hak-hak kita dengan mereka tersebut. Firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba
wal jaril junubi wal sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini dalil yang menunjukkan bagaimana Allah menyuruh kita jaga terhadap kita dengan jiran. Daripada ayat surah An-Nisa ayat yang ke-36. Ayat dalam surah An-Nisa ayat yang 36 ni Allah cerita terang tentang mengenai jiran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut hidup kita ni hendaklah mengabdikan diri kepada Allah. Wa'budullah. Hendaklah kamu sembah Allah. Jangan sembah selain daripada Allah. Yang pertama Allah sebut wala tusyriku bihi syai'a. Jangan syirik kepada Allah walaupun sikit. Dalam hidup kita ni Allah ni mesti kita letak keutamaan dalam kehidupan kita. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana. Yang kedua, dalam hidup kamu, kedua ibu bapa kamu kena berlaku ihsan. Wabil walidaini ihsana. Ni tanggungjawab kita lah. Bila kita hidup atas dunia ni, kedua ibu bapa kita ni mesti jadi keutamaan pada diri kita. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut kemudian wabil walidaini ihsana. Mak dan ayah kamu kena berlaku ihsan pada mereka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi wabizil qurba. Kemudian siapa lagi kamu kena buat ihsan pada mereka? Wabizil qurba, kepada orang-orang yang dekat dengan kamu, adik-beradik kamu. Kamu jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Wabizil qurba ni maknanya dengan orang-orang yang terdekat dengan kamu. Siapa lagi? Wal yatama. Pada yang ketiga, kamu kena buat baik pada merekanya lepas pada mak ayah, kemudian adik-beradik, mak saudara, pak saudara. Ni di antara orang-orang yang hampir pada diri kita lah. Kemudian siapa lagi pada diri kita? Wabizil qurba ni. Lepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal yatama, pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim kamu kena buat ihsan dengan mereka. Allah pesan demikian. Dalam hidup kita ni nak berlaku ihsan ni kepada siapa? Kepada yang pertama mak ayah, mak mertua, ayah mertua. Mak mertua, ayah mertua walaupun berlaku cerai hidup, cerai mati, ni kita kena tetap jaga mak mertua, ayah mertua kita. Itu besar dalam hidup kita lah. Kemudian lepas pada tersebut kemudian adik-beradik. Adik-beradik, lepas tu pak saudara, mak saudara. Ini di antara orang yang wabizil qurba. Termasuk tu mak saudara, orang yang haram kita kahwin dengan dia. Itu senang ceritalah. Adik-beradik kita haram kahwin dengan dia. Mak saudara haram kahwin dengan dia. Pak saudara haram kita kahwin dengan dia. Maka kalau disebut wabizil qurba ni siapa? Ulama-ulama sebut orang yang kita haram kahwin dengan dia. Haram kahwin dengan dia ni termasuk anak saudara kita, pak saudara kita. Ni dianggap wabizil qurba. Adapun sepupu tidak dianggap wabizil qurba dah. Itu cara dalam Islam lah. Kalau sepupu tu maknanya jauh lah sikit dari kita, tapi ulama-ulama tak masukkan dia daripada wabizil qurba. Tapi adapun pak saudara, mak saudara, adik-beradik, kemudian anak saudara, ni dianggap wabizil qurba. Di antara orang yang dekat dengan diri kita. Siapa lagi? Wal yatama, pada anak-anak yatim. Anak yatim tu baru mula dengan sepupu kita. Baru bermula dengan anak saudara kita. Ulama-ulama sebut demikianlah, anak yatim. Yang anak yatim ni mesti dia ada pak saudara, mesti dia ada mak saudara, mesti dia ada yang disebut dengan adik-beradik dia dan sebagainya. Ini anak yatim. Anak yatim yang kita perlu jaga. Siapa lagi? Wal masakin, orang miskin. Orang miskin kena buat ihsan pada dia. Orang kita, bila orang miskin, kita ni rasa tak perlu kita nak ihsan dengan dia. Ini kita anggap demikian. Tak. Allah ajar. Dengan orang miskin, kamu kena buat dalam diri kamunya wal masakin. Dengan orang-orang miskin. Siapa lagi? Baru Allah sebut wal jarizil qurba. Jiran-jiran yang dekat dengan kamu. Wal jarizil qurba. Mula Allah sebut wal jarizil qurba, dan jiran-jiran yang dekat. Maknanya mak saudara kamu dekat, pak saudara kamu dekat. Dahlah dia ni, dia dah mak saudara kamu, adik-beradik kamu. Dia dekat pula, berjiran pula dengan kamu. Kamu kena jaga. Yang ini jiran dipanggil. Kemudian Allah gariskan lagi wal jaril junub, dan juga jiran yang jauh.
Jiran ni dia ada dua. Satu jiran zil qurba, satu lagi jiran yang junubi. Junubi maknanya jiran yang jauh. Dia tak adik-beradik kita, dia bukan mak saudara kita, tapi dia jiran dengan kita. Kamu kena buat baik dengan jiran. Jangan pelayi, jangan berebut parking kereta, jangan menyusahkan dia nak parking kereta, jangan blok jalan dia. Maknanya jangan kamu masak sedap-sedap tak bagi pada dia. Maknanya pada diri kamu jangan sampai peringkat demikian. Bila kamu berjiran, kamu ada jiran. Jiran kamu ni sama ada dia kafir, tapi dia jiran dengan kamu. Dia panggil jiran. Jiran juga wal jaril junub. Jiran yang jauh. Jiran yang jauh ni kamu kena jaga dengan hubungan kamu dengan dia. Siapa lagi? Wasahibi bil jambi, dan juga kawan-kawan kamu yang dekat. Wabnis sabil, dan juga orang-orang yang dalam permusafiran. Wabnis sabil, dia panggil anak-anak jalan. Anak jalan ni orang yang hidup dia bermusafir mencari ilmu, bergerak mencari ilmu. Dia panggil wabnis sabil. Zaman kita ni ada anak-anak yang datang belajar jauh. Daripada mana? Daripada Indonesia. Datang daripada mana? Daripada Bangladesh. Datang daripada mana? Datang daripada negara-negara yang jauh. Anak kita Malaysia ni pun dia pergi juga. Pergi negara Jordan. Dia pergi belajar di negara-negara tertentu. Bila dia pergi tersebut, bila dia pergi jalan cari ilmu ni, maka kamu kena bagi pada dia. Bagi sumbangan, bagi dokongan, bagi kekuatan pada dia. Wabnis sabil, dan jadikan dia di kalangan anak-anak sabil. Siapa lagi yang kamu kena buat baik dengan mereka? Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang kamu wa ma malakat, hamba-hamba yang dekat dengan di kamu. Orang-orang gaji kamu, orang bantu kamu, sahabat-sahabat kamu yang sama-sama dalam kerja dan sebagainya. Yang ni dianggap wa ma malakat aymanukum, orang-orang yang dekat dengan diri kamu ni sendiri. Ini Allah ajar supaya kita ni jaga hubungan kita dengan mereka tersebut. Kemudian ini dalil yang menunjukkan bagaimana kita kena buat baik pada jiran tetangga. Wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu, muttafaqun alaih. Ini hadis yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bagaimana kita kena jaga betul-betul hubungan kita dengan jiran kita. Di mana hadis daripada Ibnu Umar dan juga daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah cerita, madzala Jibril, dan senantiasa malaikat Jibril turun, yusini, sentiasa mewasiatkan padaku, menasihatkan padaku bil jar, dengan hubungan aku dengan jiran. Malaikat Jibril sentiasa sebut tentang mengenai hubungan dengan jiran ini, hatta zanantu annahu sayuwarisu, sehingga kan Rasulullah kata, aku menyangka kalau aku mati, jiran aku boleh mewarisi harta pusaka daripada aku. Nak sebutnya, sentiasa diingatkan, kamu jangan buat jahat pada jiran, jangan buat khianat pada jiran. Sehingga kan aku menyangka bahawa kalau aku mati ni, mesti yang disebut dengan macam aku sangka, jiran-jiran aku ni mesti dapat harta pusaka aku. Nak sebutnya dinasihati oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sentiasa ingatkan. Jangan kamu buat khianat dengan jiran. Jangan kamu buat suatu benda yang menyakitkan jiran. Janganlah kamu anggap jiran ini musuh kamu. Jangan hidup ni kira nak berkelahi je dengan jiran. Jangan. Bila kamu hidup, kamu kena ingat kamu berjiran. Bila kamu berjiran, kamu kena tahu hak-hak dalam berjiran. Duduk di asrama sama juga. Kena bagi tahu pada kawan-kawan yang duduk di asrama. Bila duduk asrama je, kita kena ingat tentang mengenai bagaimana kita berjiran. Bila berjiran, duduk dengan sama-sama sahabat di dalam satu asrama, di antara bendanya kita kena jaga masa tidur, masa kita bercakap, kadang-kadang kita ketawa dan sebagainya. Semua tu mengganggu. Kena ingat, bila kita duduk di antara satu sama lain, kena jaga hubungan. Jangan sampai peringkat berkelahi. Jangan sampai peringkat pada diri kita ni menyinggung di antara satu sama lain.
Bila begitu, kita kena tahu hak-hak berjiran. Jangan kita fikir diri kita aja. Kita kena fikir juga bagaimana jiran kita ini. Bila kita masak, kena pastikan jangan sampai peringkat jiran-jiran kita ni jadi susah kerana masakan kita. Misal contohnya, kadang-kadang kita goreng ikan kering je, anak sebut banyak kali. Tapi jiran tak dapat ikan kering sebut. Bang je ikan kering tu, dia telan air liu, gup 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 gup, dia tegak. Telan air liu. Tapi dalam masa yang sama kita tak unjuk pada dia. Tak bagi pun pada dia. Dia tidur, kelaparan. Misal contohnya. Di akhirat nanti kena jawab kita depan Allah. Kenapa kita masak sedap-sedap? Dah tahu dah kita kedekut, pasanglah yang penyedut bau tu kan. Penyedut bau yang besar tu, sedut bau tersebut. Biar jangan sampai pada jiran kita. Dah tahu dah kita nak makan walaupun ikan kering je. Tapi ikan kering tu ikan bekok dia. Kering bekok ke apa ni? Dia panggil ikan kering yang terbaru ni, ikan kering yang basah-basah sikit tu. Tu yang menyebabkan tertelan air liur jiran dia panggil. Kena jaga pada diri kita demikian. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza sabahta marfaqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahadu jiranaha, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzar qala inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsini idza tabakhta marfaqatan fa'aksiru ma'aha thumma anzur ahlul baitin min jiranika fa'usihum minha bima'rufin fa'usibahum minha bima'rufin. Ini hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marfaqatan fa'aksiru ma'iha. Rasulullah sebut, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau sekiranya kamu masak, jika kamu masak kuah tu biar banyak, perbanyakkan airnya. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu masak, wahai Abu Dzar, banyakkan air bila kamu masak. Jangan kamu masak tapi kuah dia tu tak banyak. Banyakkan air ataupun kuah. Masaklah apa saja pun, kuah tu biar banyak. Kemudian lepas pada kamu masak kuah tu banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa'aksir ma'aha wa ta'ahadu jiranak. Lepas pada tu kamu bagi pada jiran-jiran kamu. Jiran-jiran kamu tu biar dapat hasil daripada masakan kamu. Daripada kuah-kuah pun tak apalah, tapi letaklah isi seketul dua. Bila kita letak dalam isi tu, jiran yang dapat tu jangan pula cari je isi. Mana isi ni? Seketul dia disebut demikian. Jangan demikian. Tapi kita yang jiran ni, fahamlah hadis Rasulullah dah pesan dah. Bila masak, banyakkan kuah. Lebihkan kuah. Bila kuah tu banyak, kan kita akan boleh agih pada jiran-jiran kita yang sebelah-sebelah ni. Sentiasa ada. Tapi kita ni, dunia kita akhir zaman ni kan, kalau jiran kita kerap dia bagi pada kita, mesti kita syak yang tak baik. Perangai orang kita akhir ni, dia akan fikir, ni dia nak sihir aku lah ni, dia panggil. Ni dia nak bagi benda yang tak baik pada aku lah ni. Baik hati sangat, sentiasa bagi tiap-tiap masa. Tu kena pandai-pandai lah. Kalau kita dalam suasana kita hari ni kena sebut betul-betul, saya tak buat apa-apa, saya buat betul-betul, saya masak daripada hati saya buat kerana Allah Ta'ala. Maknanya hilangkan prasangka tersebut. Jangan kita datang prasangka yang tak baik. Kadang-kadang kita, kalau jiran kita ni kerap dia bagi pada kita, bagi ada je, jiran kita ni dia sampaikan yang disebut dengan apa dia, makanan-makanan. Mula kita memandang, ni nak tackle suami aku ni. Dia akan jadi demikian juga. Kadang-kadang dia akan jadi benda-benda yang demikian. Datang benda-benda yang buruk, prasangka tu dalam jiwa kita. Ni siapa yang dapat barang, dia kena dia dapat daripada jiran-jiran dia kena berbaik sangka. Dia kena ajar demikian. Jangan dia buruk sangka. Kalau dia berburuk sangka, nanti akan datang dosa.
Dosa pula. Patutnya dapat pahala. Tiba-tiba dah tak dapat dosa. Kita yang bagi ni pula betul-betul kerana Allah. Datang daripada mana ni? Datang daripada hadis Rasulullah. Rasulullah ajar pada kita. Bila masak, Rasulullah kata, bagikan. Bagi. Pada jiran-jiran kita ini. Rasulullah dah pesan dah demikian. Bila kamu masak, wahai Abu Zar, pesan pada Abu Zar. Kalau kamu masak tu, banyakkan kuah. Bila banyakkan kuah, nanti dengan kuah yang ada tersebut, menyebabkan pada kamu apa dia? Menyebabkan jiran-jiran kamu dapat rasa benda yang dimasakkan oleh kamu tadi. Demikian juga dalam riwayat yang lain. Saya dipesan oleh sahabat karib saya Nabi SAW, jika kamu memasak kuah, perbanyakkan airnya. Kemudian perhatikan jiran tetangga kamu, maka berikan pada mereka selayaknya. Rasulullah pesan demikian. Bila kamu masak, bagilah pada jiran-jiran kamu. Jangan kamu tak bagi. Kita ni, kalau kita nak kongsi pun, kebanyakan kita bulan Ramadan je lah. Bulan Ramadan je yang kita bagi. Selain daripada Ramadan, tak ada dah. Kadang-kadang jiran masak sendiri ya, kita sebut. Ni yang akhirnya, tak pasal-pasal jiran angkat bendera putih. Kita pun mula terkejut. Kenapa pula angkat bendera putih dia ni? Kita mula terkejut. Rupa-rupanya jiran kita ni dah 3 hari dah tak makan. Yang ni kita tak rasa tanggungjawab dipanggil. Patutnya bila kita berjiran, kita kena tahu masalah hidup dia, kita kena bantu dia, dan dalam masa yang sama juga pastikan diri dia ni tidak terbeban dengan kehadiran kita berjiran dengan mereka tersebut. 40 buah rumah para hadirin sekalian, yang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang kita berjiran. Bayangkan di akhirat nanti, kebetulan jiran yang ke-40, rumah 40, yang kita tak peduli langsung, dakwa kita daripada masyarakat Allah. Nanya kita bila sampai di akhirat Allah SWT. Sekarang ni tak apalah, sebab kita tak sampai lagi di akhirat. Tapi bila sampai di akhirat, kita rasa menyesal. Menyesalnya aku. Banyaklah yang kita sesal. Kerana apa dia? Kerana kita tak tunai hak yang sepatutnya ada di kalangan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhina la ya'manu jarahu bawa'iqah. Muttafaqun alaih. Satu ketika Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat, katanya Abu Hurairah, Rasulullah sebut, demi Allah tak beriman orang ni. Demi Allah tak beriman. Wallah la yu'minu. 3 kali Rasulullah sebut. Wallah la yu'minu. Wallah la yu'minu. Wallah la yu'minu. 3 kali Rasulullah sebut. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tak beriman. Tak beriman orang ni. Tak beriman orang ni. Lalu sahabat dengar sampai 3 kali. Sahabat tanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang tak beriman itu ya Rasulullah? Siapa orang yang tak beriman begitu ya Rasulullah? Rasulullah sebut alladzina la ya'manu jarahu bawa'iqah. Rasulullah sebut orang yang tidak jadi tenang jiran dia dengan kejahatan dirinya. Bila dia berjiran, dia dekat dengan di antara dia dengan jiran tadi tak tenang. Duduk dengan dia ni tak jadi aman. Kerana apa dia? Kejahatan yang dilakukan. Ada je benda yang jahat yang dilakukan oleh kita ni bila kita berjiran dengan orang. Allahu Akbar. Kan kadang-kadang kita tengok kan orang berniaga. Kalau orang berniaga kan, sampai dia tak tarik side rail tu, halang di antara tempat dia berniaga dengan jiran dia yang berniaga. Apa ada orang demikian. Kalau dia berniaga, sampai yang kerusi, yang tempat yang orang duduk tu tak boleh. Kalau sekiranya duduk tempat lain, order tempat dia. Tak boleh. Dia kena duduk di kawasan dia. Orang yang berniaga. Ada juga demikian. Rasulullah kata orang tak beriman. Walaupun sembahyang dalam keadaan yang dia ni bengkak dahi-dahi sekalipun. Walaupun dia ni dalam keadaan bangun tahajud tiap-tiap malam. Tapi kalau hidup dia dalam keadaan yang dia ni menyakitkan jiran, duduk bersebelahan dengan jiran, tak jadi tenang jiran. Dengan radio dia, dengan sound system rumah dia pasang sound system tu, karaoke yang dia nak karaoke tu, menyusahkan jiran rumah sebelah.
Semua benda-benda demikian dilarang. Rasulullah kata la yu'min, tak dianggap beriman. Dengan anak-anak dia, perangai anak dia ni, lastik ke rumah kita memanjang dia panggil. Dia pecah cermin memanjang rumah kita ni. Kenapa? Jahat anak-anak dia. Dia ajar anak-anak dia kalau nak lastik rumah jiran dia sebut. Itu cara dia buat demikian. Kadang-kadang pecah cermin kereta jiran. Kadang-kadang semua benda tersebut menyakitkan jiran. Bawa iqah dengan kejahatan dia. Kadang-kadang bau, dia perasa bauan tertentu. Yang bauan itu tidak wangi pun, bau busuk. Ataupun bau sampah-sampah daripada rumah dia. Yang menyakitkan jiran. Dia letak sampah tu dekat luar rumah dia. Tapi bau sampah tu dia biarkan berulat bau ke rumah jiran sebelah. Rasulullah kata tak beriman. Tak beriman orang yang jadi demikian. Orang ni jenis tak ada iman dalam hidup dia. Rasulullah sebut lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'il muslimat la tahqiranna jaratan li jaratiha walau syatin, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan lagi, wahai perempuan-perempuan muslimat, orang perempuan Islam, Rasulullah sebut, jangan kamu pandang dekih terhadap jiran kamu yang telah bagi pada kamu dengan makanan walaupun dengan sekadar kekil ataupun hujung kaki kambing pada diri kamu. Jangan kamu pandang lekeh lah. Kalau ada orang datang hantar sup kaki kambing, sup jari kaki kambing, sup kaki itu tahan lagi. Ataupun dia bagi kaki je, kuku kaki kambing dia bagi. Dia bagi pada kamu. Jangan kamu pandang lekeh, jangan. Rasulullah kata jangan pelekehkan dia. Kerana apa dia? Jiran kamu tu tanda ingat pada diri kamu. Kita ni ambil barang tu, leh terus. Bagi yang ni je kita sebut. Yang kambing tu, daging tu yang sedek, yang besar-besar tu, yang tu tak dipandang langsung. Yang itu tak nak bagi kita sebut. Tapi bagi yang kuku, jari kuku ni, yang hujung tu sebut. Rasulullah kata jangan demikian. Ini di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut pada kita dalil bagaimana kita dengan jiran. Insya-Allah tersambung pada akan datang nantilah. Insya-Allah dalam bab ni mudah-mudahan dengan kita belajar sedikit ni tentang mengenai bagaimana kita dengan jiran, jaganya hubungan kita dengan jiran. Insya-Allah dia akan bawa kebaikan pada diri kita lah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. Waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.